Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita PDPR lagi untuk tahun 1. Okay, hari ini kita akan belajar tentang air dalam kehidupan. Okay, air dalam kehidupan murid-murid telah belajar sebelum ni. Cuma kita ulang kaji balik serta akan buat latihan dalam buku aktiviti. Okay, untuk ibadat tahun 1. Okay, jenis-jenis air mutlak murid-murid pun telah belajar iaitu jenis-jenis air yang suci. Contohnya air perigi, air hujan, air embun, air sungai. Okay, kita tengok semua jenis air mutlak. Okay, air salji, air embun, air sungai, air perigi, air laut, air mata air dan air hujan. Okey, semua ni adalah jenis-jenis air mutlak, air yang bersih. Okey, kita tengok kepada bahagian air. Yang pertama, contoh seperti tadi, air mutlak. Apa itu air mutlak? Air mutlak ialah air yang kekal dalam sifat asal kejadiannya seperti yang diciptakan Allah. Contoh, air hujan, air sungai, air laut kekal dari segi warna, bau dan rasa. Maksudnya kalau air laut rasanya masin, dia kekal asal macam tu. Maksudnya dia tidak berubah warna ataupun bau. Tu dikira air mutlak ataupun air yang bersih. Okey, air mutlak ni dia suci dan menyucikan. Dia dalam bersih, dia boleh membersihkan. Kita boleh gunakan air mutlak untuk bersuci. Contohnya untuk berwuduk, untuk mandi wajib, air tu boleh digunakan. Contoh air seperti tadilah, air salji, air embun, air sungai. Ni bahagian yang pertama iaitu air mutlak. Okey, ada air mutlak yang telah bercampur dengan sesuatu yang suci. Dia bukan bercampur dengan najis tapi dia bercampur dengan sesuatu yang suci tetapi dia telah berubah warna, bau dan rasa. Contoh air kopi. Kopi tu bersih jadi dia masuk dalam air mutlak. Dia jadi air mutlak. Cuma dia dah berubah warna, bau dan rasa. Macam juga air sabun. Jadi hukum dia adalah suci tetapi tidak menyucikan. Kita tak boleh berwuduk dengan air kopi ataupun air sabun. Air kopi boleh minum tak? Boleh sebab dia suci tetapi tidak boleh digunakan untuk berwuduk. Okey, yang seterusnya bahagian air selain daripada air mutlak kita ada air. Ni tengok air dalam bekas besi. Okey, kita ada air musyammas. Okey, musyammas ni daripada perkataan syams, matahari kan. Air dalam bekas yang boleh berkarat dan terdedah pada matahari yang sangat panas. Contohnya negara yang memang cuacanya panas. Lepas tu air pula berada di dalam bekas besi yang memang boleh berkarat. Okey, makruh jika kita gunakan pada tubuh badan. Contohnya kita nak berwuduk. Makruh sebab air ni dalam keadaan panas dan bekasnya tu bekas yang boleh berkarat. Okey, hukumnya apa? Suci dan menyucikan. Boleh kita guna untuk berwuduk tetapi makruh sebab dia boleh memberi kemudaratan kepada badan kita jika air itu dalam keadaan panas, bekasnya mudah dan boleh berkarat. Okey, bahagian air seterusnya yang ketiga. Tengok gambar dia berwuduk dan air lebihan daripada berwuduk tu kita panggil air musta'mal. Okey, air musta'mal ni apa? Air yang telah digunakan untuk berwuduk atau mandi wajib. Dia dah guna air ni untuk berwuduk, dia pun simpan air lebihan dia berwuduk tu dalam satu bekas kecil contohnya. Okey, kadar air kurang dari 2 ulah.
dan tidak berubah bau, warna dan rasa. Memang air itu tidak berubah bau, warna dan rasa, tetapi air itu sedikit. Air pula lebihan daripada dia berwudu. Maka air itu digelarkan air musta'mal. Okey, air musta'mal ni dia suci tetapi tidak boleh menyucikan. Dia tidak berubah bau, warna dan rasa, dia masih suci. Tetapi dia tak boleh digunakan untuk berwudu. Air lebihan yang telah digunakan untuk berwudu. Kalau contohnya kita nak buat basuh baju, boleh. Tapi tidak boleh digunakan untuk berwudu. Sebab dia dah air musta'mal. Kita dah simpan air lebihan daripada kita berwudu tadi. Kita tadah. Air tu sedikit. Tak boleh digunakan semula untuk ambil wudu. Okey, yang seterusnya air yang dalam bekas ni kecil, lepas tu ada najis. Okey, air yang akhir sekali adalah air mutanajis. Okey, mutanajis ni air kalau dia kurang daripada 2 kolah ataupun bekasnya kecil, dimasuki najis walaupun dia tak berubah warna, bau dan rasa, dia tetap dikira air najis. Contohnya satu bekas tu dimasuki najis apa? Tahi cicak. Okey, walaupun dia tak berubah bau, warna dan rasa, dia tetap air najis. Okey, kalau air pula banyak, okey, nak melebihi 2 kolah, dimasuki najis. Dimasuki najis, air tu banyak kan tadi. Kalau air lebih 2 kolah, kalau digunakan dia masih air mutlak. Tapi walaupun lebih 2 kolah, kalau dimasuki najis, air itu menyebabkan berubah warna, rasa dan bau. Dia tetap air najis. Contohnya di masjid atau surau ada satu kolah yang besar. Air itu digunakan untuk berwudu. Tiba-tiba ada najis kat dalam tu, dimasuki najis, lepas tu air tu jadi warna berubah. Air itu jadi busuk dan air itu baunya memang rasanya dah bukan air mutlak lagi. Maka ia dikira air najis walaupun banyak melebihi 2 kolah. Okey, tapi kalau dekat sungai ada najis kat sungai masuk tapi air itu tak berubah. Sebab air terlalu banyak, air itu tak berubah sifat dia. Dia tidak dikira air najis, dia dikira air mutlak. Contoh dekat sungai tu kita tengok banyak binatang yang membuang najis kat situ. Tapi air tu tetap warna asal, tidak berubah bau, warna dan rasa, dia akan dikatakan air mutlak. Okey, itu adalah bahagian-bahagian air. Okey, murid boleh buat latihan muka surat 101. Okey, seterusnya adab menggunakan air. Okey, kita nak menggunakan air mestilah guna dengan betul. Okey, yang pertama menutup paip selepas digunakan dan kita tidak membazir. Yang kedua, menggunakan air mengikut keperluan sahaja. Ini maksudnya tidak membazir. Tidak membuang sampah ke dalam laut dan sungai. Jika kita membuang sampah dalam laut dan sungai, maka tak adalah air bersih. Jadi bila dah tak ada air mutlak, macam mana kita nak hidup, macam mana kita nak bersuci. Okey? Selamat beramal.